welcome back. Selamat datang. Selamat kembali ke The Lebah Melaya Podcast yang dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fan Club. Saya Yudis and bersama saya lagi sekali ialah Zahin. Kita kembali kali ini berbincang pasal game yang boleh katakan sangat eventful. Ada banyak benda yang berlaku. Of course ramai akan tidak gembira tentang beberapa perkara. So game ni ialah game lawan dengan Bochum, iaitu boleh dikatakan mini derby and dimainkan di stadium Vonovia Ruhrstadion Bochum lah. Dalam game ni kita dapat satu draw, 1-1 draw. Sebelum tu saya nak tanya Zahin, so apakah perasaan Zahin selepas game ni and how are you Zahin overall dalam minggu ni? Kalau tanyakan saya, memang agak mengecewakan, agak menghampakan, tapi bukan menghampakan dari segi permainan BVB sebenarnya. Saya rasa dia lebih kepada mutu pengadilan Bundesliga yang tidak begitu baik kalau diikutkan standard seperti liga-liga yang lain, yang di mana kita akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi. Dan seperti yang Yudis cakap tadi, ini merupakan satu derby yang kecil, mini derby. Dan kita tahu sebenarnya Bochum ni macam ada satu hubungan yang baik dengan Bayern Munich sebenarnya. Sebab tu dalam perlawanan ni, bila Bochum dapat sumbangkan apa saja yang diorang boleh buat untuk jadikan Bayern Munich sebagai title Bundesliga yang seterusnya, memang dapat bagi satu macam mana dia cakap, Bochum sangat gembira kalau diorang dapat teruskan Bayern menang. Sebab tu perlawanan ini agak-agak susah seperti yang kita bincangkan dalam episod podcast sebelum ni. Saya mungkin tahu juga ada penyokong yang ada beberapa pendapat yang conflicting. Ada yang suka dengan perlawanan kita baru-baru ni, ada yang tidak berapa suka, dan di situ kita akan berbincang dengan lebih dalam lagi perlawanan ni. Yeah, so memang exactly betul apa Zain cakap. Ramai akan ada yang sangat positif tentang performance kita kali ni sebab ialah banyak chance and satu team kita main dengan solid lah, saya boleh katakan. Tapi result tak cukup memberasakan lah sebab draw kan, and also on the pitch pun banyak chances kita tidak habiskan lah. Itu mungkin sebab kita dapat draw lah. Tapi on top of that kita ada banyak insiden dalam game ni yang Zain referkan tadi lah, sebab quality refereeing tu tak bagus sangat. Bukan saja main referee, yang ni one more issue yang overall lah saya bukan saja dalam Bundesliga, I think EPL pun banyak ada isu in terms of VR. Sebab problem bukan teknologi, problem dekat VR pun ada satu referee VR tu tak, kadang-kadang tak involve sangat, ataupun dia ada bagi decision yang salah. So dalam game ni kita boleh tengok, nanti kita discuss lagi detail lah. Biasanya bukan saja referee yang on the pitch dia tengok apa let's say fall or something, dia stop the time. Yang referee VR pun kadang-kadang dia boleh on the spot give suggestion to the referee on the pitch to stop the game. Dia boleh buat macam tu. Tapi saya faham, sebenarnya memang saya setuju dengan apa yang Yudi cakap. Ini lebih kepada terms yang mudah untuk saya cakap adalah human factor. Memang kalau bila masukkan manusia ni, memang akan ada kesalahan-kesalahan yang kita tak boleh dielakkan. Tapi yang peliknya, kita dah ada teknologi VAR. Atau apa VAR sebenarnya dalam dia punya ayat penuh dia, VAR? Video Assisted Referee. Yes, Video Assistant Referee. Bukannya referee tu, referee perlawanan tersebut, Stegman nama dia. Saya perlu sebut nama dia juga supaya ramai orang tahu siapa pengadil dalam perlawanan ini. Bukannya Stegman tak ada pilihan untuk tengok VAR. Dia sebenarnya ada hak, dia ada kuasa untuk tengok situasi menggunakan VAR tersebut. Seperti ada beberapa rumors di Twitter yang mengatakan dia sendiri tak dapat nak tengok dengan baik insiden Adeyemi dibentis oleh pemain Bochum
Kalau kita tengok highlight balik pun, bentesan yang dibuat tu sebenarnya sangat-sangat membahayakan, di mana dia melompat dua kaki betul-betul untuk membentes Adeyemi yang tidak menyentuh bola. Kalau Adeyemi sentuh bola, mungkin ada pendapat yang lain juga. Tapi masalahnya bola ni tidak dimainkan oleh Adeyemi di dalam kotak penalti, dan tanyalah sesiapa pun, tanyalah referee atau pengadil yang amatur ke, tanyalah orang-orang yang tidak begitu mendalami tentang bola sepak pun, saya yakin 99% akan menjawab itu adalah penalti, sebab itu adalah aksi yang boleh menyebabkan Adeyemi cedera parah. Since kita dah buka topik ni, so mungkin kita pergi kepada topik ni dululah secara detail lagi. Okay, so in terms of dalam ada satu statement lah. Sebenarnya dalam game ni biasalah kita as a fan kita akan point out benda yang tidak betul oleh diorang lagi sharply dari opponent ataupun referee. Tapi lepas game kita tengok satu statement dari DFB committee, referee committee juga, yang cakap the Bochum player does not play the ball, instead he only hits the opponent and brings him down. Adeyemi lah dia brought down, and this is a foul and therefore a penalty kick, as the TV pictures also prove. The expectation must remain that such events are correctly decided by the referee on the pitch without the need for assistant referee from the video. So yang ni DFB referee committee juga yang cakap clearly itu satu penalty. Referee on the pitch pun dia patutnya terus boleh tengok dan terus bagi penalty. Tapi kita balik pada lepas tu kita ada statement dari referee yang Zain cakap tu, Sasha Stegemann. Baru lepas game baru dia dah cakap, okay, after looking at it, it is a penalty in the situation with Adeyemi for BBB. However, I didn't see it that way on the pitch. The defender had a lot of pace and I was sure Adeyemi had put his leg in. So lepas tu dia apologize pula. So tak benefit siapa-siapa pun. Memang tak masuk akal lah sebenarnya cerita, sebab kalau nak minta maaf selepas habis perlawanan itu dah macam saya cakap, dah habis perlawanan, dah tak boleh nak buat apa dah. Bukannya tiba-tiba kita boleh dapatkan penalti selepas 90 minit. Tak ada. Ini semua memang dah merosakkan kita punya mata sebenarnya untuk dapat terus kekalkan di tangga ke atas. Okey, kalau kita nak cakapkan kita tak ada permainan yang baik, saya boleh terima, tapi kadang-kadang macam kita tahu bola sepak ni tak semestinya kita menguasai 90 minit perlawanan tiba-tiba kita boleh dapat gol yang banyak. Kalau kita tengok perlawanan sebelum-sebelum ni pun, bukan setakat Bayern, maaf saya tiba-tiba masuk Bayern Munich lah. Kalau kita tengok kan, tak kisah perlawanan kelab lain pun, Barcelona ke, atau baru-baru ni kelab Napoli, kita boleh tengok momentum perlawanan dia menguasai 90 minit. Tapi berakhir dengan keputusan yang sama, seri. Kita tak boleh nak tengok sebiji 100% dalam statistik perlawanan, kita menguasai perlawanan, confirm kita menang. Tak. Kadang-kadang kita ada pemain yang mungkin tak ada hari yang sangat baik tentu, dan mungkin dia tak dapat bermain dengan baik. Itu semua kita perlu pertimbangkan. Jadi kalau saya nak masukkan bab penalti tu, kalau kita dapat macam-macam dan tak dapat untuk convertkan peluang tu jadi gol, saya rasa satu penalti tu memang akan sebenarnya dapat mengubah kita punya keputusan perlawanan tu, dan sangat tinggi pula untuk kita menang perlawanan tu. And dalam situation tu yang Adeyemi dibawa brought down, sebenarnya the whole second half saya nampak sebenarnya, I mean bukan second half sajalah, from the first half until that point, Adeyemi ada banyak chance, and dia kadang-kadang dia tak ada luck lah, dia itu satu. And dalam situasi tu dia betul-betul ada, dia dah boleh score dah sebenarnya, tapi sebab of course lah dia brought down oleh player derang, and team kita dah hilang momentum dalam situasi tu. So bukan saja penalty yang player dibawakan, but difoulkan juga, cause us to miss the chance lah basically. Mungkin kalau Adeyemi tidak dia brought down, mungkin dia boleh score kot. Kita tak tahu. Sebenarnya saya nak cakap yang Adeyemi ni bukannya dia tak membuat peluang ke apa. Sebenarnya dalam perlawanan ni banyak juga yang peluang dia buat,
dia sebenarnya dapat juga satu skor, tapi mungkin hari tersebut bukan hari yang baik untuk dia, dan juga bukan hari yang baik untuk satu pasukan kita. Semua peluang yang kita buat, sama ada tersasar sedikit ataupun diselamatkan oleh penjaga gol, iaitu kalau tak silap saya nama dia Riemann daripada VFL Bochum. Saya boleh cakap Yes. prestasi perlawanan penjaga gol Bochum pada malam tersebut memang dia adalah man of the match, dan itu satu yang saya boleh puji lah untuk dia. Tapi macam kita tengok perlawanan sebelum-sebelum ni, setiap kali kalau menentang dengan BBB mesti ada goalkeeper yang membuat saving yang sangat-sangat baik, tapi dalam masa yang sama kita membuat serangan yang sangat-sangat mantap. Jadi kalau orang nak cakap, oh kita tak dapat nak selesaikan gol, kita tak dapat buat peluang gol, kita tak begitu tajam, saya rasa itu adalah satu kritikan yang tak patut dibuat. Macam ada yang beberapa penyokong dah luahkan dekat Twitter, ada yang cakap kita tak bermain dengan baik lah, ada yang cakap kita main-main. Saya rasa itu satu kritikan yang tak patut kot, saya rasa. Saya rasa kritikan tu kadang-kadang biasanya bagus jugalah, constructive, dia orang kata constructive criticism, tapi kita tidak patut tengok negatif sahajalah. Kalau player buat good performance and ada bagi effort, kita kena highlight jugalah. So tak patut kalau selalu kalah atau draw terus okay, semua negatif, tak nak cakap benda lain saja. Tapi saya rasa perlawanan tu sebenarnya bagus sebenarnya. Kita ada membuat banyak sebenarnya peluang, cuma kita tak ada tuah aja. Itu yang saya rasa, pendapat saya sendirilah. Kita tak perlu kritik yang kita rasa macam pemain kita tak buat dengan baik. Padahal kita tak ada tuah, tu je. I think overall taktik pun I think very good lah from Tazik, sebab dia dapat lepas first half dia dapat tengok siapa yang tak perform banyak sangat, let's say for example Brand atau tak ingat siapa lagi, so dia boleh keluarkan player tu and letak player lain, so that kita player yang tengah buat chance still on the pitch and lagi fresh leg come, and dia boleh spur the whole team lah lagi sekali. Dia bukan bawa player yang how to say, dia is very involved lah and taktik dia bagus. Tapi like Zain cakap lah, kita ada banyak chance tapi no luck lah, you can say that. Saya rasa mungkin kita boleh teruskan dengan topik barisan pemain kita. Saya bacakan barisan pemain kita. Kita bermain seperti perlawanan-perlawanan sebelum ni juga, di mana kita bermain 4-5-1. Penjaga gol kita seperti biasa, Gregor Kobel. Kita ada pertahanan 4 barisan pemain di belakang, iaitu Guerrero, Mats Hummels, Zule dan Rezon. Tengah pula kita ada Yemi, Brand, Chan, Bellingham dan Malen, dan satu penyerang hala di depan. Kalau orang Inggeris kata don't fix if it's not broken. So saya tengok barisan pemain ni sama seperti dua perlawanan kita sebelum ni, cuma ada perbezaan di mana Schlotterbeck tidak dapat bermain dan digantikan oleh Zule. Schlotterbeck seperti yang kita tahu, dia masih lagi cedera, dan mengikut report daripada BVB Newsblog, dia tidak dapat bermain sehingga akhir musim ni. Jadi kita perlu mengharapkan dua pertahanan kita, Mats Hummels dan Niklas Zule. Jadi Yudis, ada apa-apa pendapat tentang kita punya barisan pemain? I think overall macam saya kata tadi lah, I think taktik Tazik was very good lah dalam game ni. Like Zain cakap, don't have to fix what is broken lah. I think dalam recent game, I think Wolf dah tak dimainkan dalam starting 11. So Ryerson on the right dengan Guerrero on the left dalam defense, I think it's at the moment it's working lah. And also dekat atas kali kita nampak Adeyemi dengan Malen, dua-dua boleh dia katakan on form lah. So it's a perfect line up on paper, and also performance dia orang pun overall bagus lah boleh katakan. Selainkan Halep still
belum 100% lagi dalam in terms of contribution, but other than that, overall very good performance lah by the whole team. Jom kita bincang tentang Guerrero sikit, sebab saya rasa seperti episod sebelum ni saya ada sentuh sedikit tentang posisi dia. Saya sebenarnya lebih selesa untuk dia bermain di bahagian tengah sebenarnya, di mana posisi Brand dimainkan, dan saya ingin tengok gandingan Wolf dengan Riazon untuk bermain di kiri kanan, sebab dalam perlawanan ini saya rasa paling ketara Rafa Guerrero banyak membuat satu ruang yang besar untuk Bochum masuk ke kawasan pertahanan kita. Macam pada saya tak ingat minit ke berapa, ada sekali Bochum membuat satu serangan yang mengejut, dan sampaikan Adeyemi pula yang terpaksa turun ke bawah untuk track back semula posisi Guerrero yang banyak membuat kesilapan berkenaan dengan posisi. Itu yang saya rasa, melainkan kalau kita ada, buat masa sekarang kita masih belum ada gantian untuk posisi Guerrero. Itu yang saya mengharapkan Wolf dengan Riazon main buat masa sekarang ni, sementara kita nak menunggu Benzabaini ke, atau Yudis ada pendapat lain tentang Guerrero, sebab saya rasa inilah lawanan yang agak-agak ketara di mana dia hilang posisi yang menyebabkan kita kehilangan mata dua di tempat Bochum ni. Okay, so I think sebenarnya lah, kalau cakap pasal Guerrero, I think semua orang dah tahu dah yang defensive work dia still is not the best lah compared to apa yang dia bawakan dalam attack. And even dalam game sebelum ni, saya banyak kali saya tengok dalam game masa Guerrero on top, kita nampak Riazon dia sekarang play on the right side, tapi dia boleh datang on the left to cover for Guerrero, so that tidak dibolosi lah, so dia sebagai satu last man. I think itu maybe taktik Terzic juga, dan dia bagi instruction pada Riazon, tapi itu memenatkan and also susah selalu nak defense lah. So dalam game ni kita caught on that part lah. Kita boleh tengok dalam, okay, saya pergi ke first goal sebab relevan dengan apa yang kita cakap sekarang. Dalam minit ke-5 kita nampak, okay, sebelum saya cakap pasal goal tu, saya cakap pasal satu player Bochum yang contribute dalam goal ni. Player nama dia Asano, Japanese player yang kalau orang ingat lagi dalam World Cup hari tu, opening game dengan Germany, dia adalah satu-satu player yang score the winning goal versus Germany, and dalam team Japan tu dengan lagi satu player dari Freiburg jugalah, Doan. So Asano ni sebelum game tu saya dah nampak dah, sebelum game ni saya dah nampak dia akan jadi satu threat, and clearly kita nampak dalam minit ke-5 dia boleh dribble all the way, and Guerrero tidak attack dia pun. Dia bagi banyak ruang. Macam terkejut saya rasa kot. Dan dia dapat cross to the center, and kita nampak Captain Bochum iaitu Anthony Losilla, captain yang umur 37 tahun tu, dapat score satu amazing goal lah. I would say very good goal. Tapi dia pun tidak dihalang langsung oleh player kita, sebab rasa play kita terkejut lah dalam momen tu. Apa pandangan Zahin pasal gol pertama tu oleh Bochum? Saya nak sentuh memandangkan kita bercakap tentang ruang yang sangat besar yang dibuat oleh Guerrero. Saya nak sentuh juga pasal tu. Sebenarnya gol yang dibuat daripada Anthony Losilla ni tak dinafikan, memang sangat cantik. Tapi itu sebenarnya dia dapat membuat sepakan tu adalah disebabkan ruang tu juga sebenarnya. Kita boleh nampak dalam serangan yang Bochum buat tu, selepas Asano membuat hantaran yang diblok oleh Zula, dalam situasi tu sebenarnya kita boleh nampak ada dalam 7 pemain kita dalam kotak, termasuk 2 pemain pertengahan kita, iaitu Bellingham dengan Brand. Memang saya rasa tak patutlah, sebab bila Brand dengan Bellingham masuk dalam kawasan kotak penalti kita, memang dah terang-terang
ruang yang terlampau besar disetapkan oleh kita sendiri untuk dua pemain bokong membuat serangan. Dalam situasi itu kita boleh nampak bokong ada dua pemain dia, satu Losila yang pemain menjaringkan gol dan satu lagi tak silap saya pemain yang bernombor 7. Itu pun kalau bola tu tak sampai ke Losila pada masa tu, saya dapat jamin pemain nombor 7 tersebut ambil peluang tu untuk membuat benda sama, dan saya agak yakin kita akan bolos juga dalam tak kisah beberapa situasi yang Dortmund cuba buat untuk menghalang. Saya yakin situasi tersebut kita tetap akan bolos. Itu yang saya rasa salah satu punca di mana kita dapat bolos ialah ruang yang terlampau besar. Kita tak begitu strict bahagian posisi kita. Kita rasa macam kita cuba untuk jadi fleksibel pada posisi kita, di mana kita bermain sangat kononnya kreatif untuk bermain ruang yang besar, tapi bila kita kena serang kita tak dapat nak cover balik ruang yang besar tu. Yalah, defensive work kita sebenarnya perlukan banyak work lah saya rasa. Macam sebab kan ada Guerrero, and kita pernah discuss dalam podcast sebelum ni pun, gandingan Sula dengan Schlotterbeck is the one yang betul-betul working, sebab saya ada sentuh juga Hummels sebenarnya slow sikit. So boleh nampak on the left side kita sebenarnya kita quite weak, sebab Guerrero dengan Hummels tak begitu pantas, and kadang Hummels okay, dia solid tapi dia slow sikit. So overall kita selalu terperangkap dalam situasi dalam gol pertama ni yang sangat clear boleh nampak. Dan bila kita bersentuh pasal pertahanan kita ni, ada dua komen daripada Facebook mengatakan kita ada kelajuan di bahagian depan saja, tapi bila bahagian pertahanan kita masih lagi tergapai-gapai. Mungkin sebab saya rasa dalam perlawanan ni kita tak ada Nico Schlotterbeck, pemain yang sangat-sangat kritikal untuk membuat pertahanan bila opponent membuat build up yang sangat laju. Tapi saya rasa pendapat daripada Ahmad Ibrahim dan juga Ricky Key daripada Facebook ni, saya sangat setuju, di mana mereka mengatakan kita perlukan sama ada right back ataupun left back. Itu yang seperti Yudis ada sentuh pada episod sebelum ni kot, saya rasa, yang berkenaan dengan Benzebaini tu. Dan mungkin harapnya Benzebaini tidak menjadi flop di BVB, dan dia harapnya dia boleh dapat buat impak yang sangat-sangat tinggi bila digandingkan dengan tiga lagi barisan pertahanan kita di belakang. And in terms of right back, I think for me lah, Rayson is a very good player. Dia left back ataupun right back, dia boleh hold position dia and boleh defend very well. So kita hanya perlu maybe second player lah, so that boleh ada squad depth dengan defensive competition untuk posisi. So memang kita also perlukan right back juga. Dan bila kita bercakap pasal squad depth ni, saya rasa ada satu lagi topik menarik yang dibawakan daripada Wan Alias, iaitu Syazwan, di Twitter. Ini adalah pendapat yang dia nak dengar daripada kita berkenaan dengan Jadon Sancho. Adakah kita perlu bawa Jadon Sancho kembali ke Borussia Dortmund? Yudis, ada tak pendapat yang kita boleh bagi pada Syazwan? Okay, so saya cakap pendapat dulu, saya dulu sebelum saya cakap pasal news. So I think Jadon Sancho still is a very good player lah, and saya rasa kalau dia datang balik pada Dortmund, bila-bila masa dia boleh on form and get the ball running lah untuk kita. And on the right side, melainkan Adeyemi, kita still tak cukup what they call that player yang kreatif lah. So Jadon Sancho is a very good player, tapi practical ke tak kita tak tahu, sebab satu, of course dia player tu kena nak datang balik. Kita dengar dia nak datang as a on loan, tapi dia untuk price tu dia affordable untuk kita tak tahu. Then next, I just baru saya nampak tweet ni tadi from the news, BVB news blog Twitter. Saya bacakan lah. A return of Jadon Sancho is not out of the question.
there has been no direct talks yet. Sebastian Kehl has had conversation with the players agency, where Gittens is also under the contract among others. So if anything, a loan would be conceivable. So rasanya mungkin ada chance besar Sancho akan balik on loan. Apa pandangan Zahin pula? Saya punya pendapat ni, saya takut menjadi satu isu yang agak besar. Tak adalah nak kata isu besar lah, tapi saya rasa pendapat saya berbeza sikit lah daripada majoriti peminat-peminat kita. Saya rasa kita tak perlukan Jadon Sancho. Bukan sebab apa, tapi seperti yang Yudis cakap tadi, Yudis dah sentuh bahagian dia punya prestasi dia. Tak dinafikan dia memang sangat bagus. Tapi kebanyakan situasi-situasi sebelum ni di mana bila kita dapat balik pemain kita yang sudah berpindah daripada kelab lain dan masuk balik ke BVB ni, hampir semua prestasi mereka jatuh merudum. Seperti Kagawa. Kagawa memang contoh terdekat lah, lagi-lagi dia daripada Manchester United, kelab Jadon Sancho sekarang ni. Itu yang saya takut sebenarnya. Dan kalau kita tengok pula cara Sebastian Kehl ni pegang pemain-pemain kita sekarang ni, saya dapat satu macam aura yang di mana dia sebenarnya nak membuatkan kelab BVB sekarang ni adalah kelab yang dijadikan untuk pemain stay, bukannya pemain sekadar singgah-singgah sahaja. Maksudnya macam pemain kita sekarang yang ada ni memang sangat-sangat, saya boleh cakap sangat solid berbanding sebelum-sebelum ni. Dan kita ada pemain yang agak-agak berpengalaman, iaitu Niklas Zule. Saya tak sangka sebenarnya dia daripada Bayern Munich nak masuk ke Borussia Dortmund. Tapi dari situ saya boleh nampak yang Kehl dah setkan satu standard di mana BVB dah jadi satu kelab yang untuk orang bermain sampai ke habis karier dia. Bukan lagi kelab yang orang nak jadikan sebagai batu loncatan seperti sebelum-sebelum ini. Itu yang pendapat saya sendirilah. Tapi pendapat orang lain mungkin berbeza-beza. Kita welcomekan semua pendapat daripada semua pendengar. Mungkin ada juga yang boleh bagi pendapat yang lebih baik. Point Zahin tu yang ramai player yang lepas dia balik ke Dortmund still dia prestasi dia merudum sikit, tu betul lah. Saya pun nampak ramai player macam saya boleh senaraikan lah, kita ada Götze, Hummels, Nuri Sahin, Kagawa, kalau saya ingat 4 player ni lah among others. Kalau saya ingat betul-betul Kagawa still okay, tapi dia bila dia balik dia dah tua, sama dengan Nuri Sahin, sama dengan Hummels juga. Tapi Hummels is the only one yang dalam, kalau tak silap, first 2 season dia perform juga compared to player lain yang balik ke sini. So tak tahu, mungkin selepas main dengan United yang sebelum ni dia pun tak perform banyak, mungkin dia tidak akan perform balik dalam Dortmund, kita tak tahu. Ataupun dia akan balik pada form dia masa dia menang dia berpokal dengan kita. So not sure lah. And one more point yang Zahin cakap, I think is very relevant. KL nak player for the future and player yang betul-betul full into the club lah. Kita hanya ada satu player on loan, iaitu Modest. Itu pun kita bawa as a replacement untuk Halle, bukan permanent. So mungkin tidak akan berlaku kot kalau Sancho datang balik on loan. Ya, sebab kalau kita tengok pun cara Sebastian Kehl punya mentality untuk dapatkan pemain pun, kita masukkan contoh macam Salih Özcan, saya boleh nampak dia sebagai satu fighter atau satu pemain yang memang betul-betul bersemangat untuk bermain dalam satu kelab. Tapi yang sedihnya dia tidak begitu baik prestasi dia dalam baru-baru ini. Harapnya kita boleh nampak dia makin improve. Tapi kalau kita sentuh daripada pemain yang lain pula, contoh macam Nico Schlotterbeck, Niklas Zule, Adeyemi, semua tu adalah pemain-pemain yang betul-betul semangat untuk bermain dalam satu kelab.
dan saya boleh nampak pemain yang KL bawah ni adalah pemain yang bersungguh-sungguh untuk compete sesama sendiri dalam posisi yang diorang bermain. Dan saya rasa mungkin kebanyakannya orang nak Jadon Sancho main semula di BBB ni adalah disebabkan sentimen nostalgia kot, saya rasa. Tapi saya faham perspektif tu. Tapi dalam masa sama, saya rasa kita tak perlu gunakan sentimen nostalgia tu, sebab saya takut kita semua akan kecewa kalau tiba-tiba dia tidak perform dengan baik. Jadi saya rasa topik seterusnya mungkin kita boleh sentuh lagi kot tentang perlawanan Bochum ni, atau mungkin Yudis ada apa-apa lagi nak cakap tentang Sancho ni. Saya rasa dah habis kot topik ni. Pasal Sancho tak ada apa-apa lah. So kita balik pada game ni, I think kita sentuh balik pasal the only goal kita dapat dalam game ni cuba relevan dengan apa yang kita baru highlight, yang player-player yang dimasukkan oleh KL tu betul-betul bersemangat. Sebab dalam gol ni, gol pertama kita, satu gol sajalah tu gol yang saya akan tell you the sequence of the goal lah. Kita nampak cross dari Hummels all the way to the Malen, and kita nampak Malen betul-betul bersungguh-sungguh and dia dribble and dia dapat cross kepada center. Halle sentuh sikit and then sampai pada Adeyemi on the left and dia score a very nice goal. And kita nampak lah tiga pemain yang dibawa balik ke dalam klub ni dalam baru-baru ni, tiga-tiga digandingkan dan skor satu gol. So kita nampak overall lah, bukan saja dalam gol tu, untuk saya Malen dengan Adeyemi is very good performance dalam game ni. Kalau kita menang, saya rasa Malen patut dapat man of the match lah. Kalau tak menang pun sama. I think for us Malen is man of the match. Walaupun dia tak score, walaupun kita tak menang. Saya rasa agak sedih bila perlawanan kita seri ni, tapi bila Malen bermain dengan baik, tapi disebabkan keputusan yang seri ni menyebabkan prestasi dia tidak disebutkan sangat oleh penyokong-penyokong kita. Saya rasa Malen makin lama makin sangat improve. Saya rasa dia punya positional awareness dia makin bertambah baik. Gandingan tiga ni memang gandingan Adeyemi, Halle dengan Malen mungkin antara gandingan yang terbaik lah setakat ni. Tapi mungkin boleh ditambah baikkan dengan Moukoko di depan. Sebab saya rasa Halle ada juga dia buat peluang, tapi mungkin tidak begitu sharp, saya rasa. Mungkin lah, itu pendapat saya sendiri. Tapi macam mana saya nak cakap dengan nada yang baik? Sebab bukannya nak kata dia tak baik, sebab ada juga peluang yang dia buat. Cumanya ada beberapa situasi yang dia masih lagi tidak dapat membuat dengan baik, iaitu pressing di bahagian atas. Sebab mungkin saya faham dia punya fitness tak begitu baik. Itu yang saya rasa Edin pun kena faham juga. Kita punya serangan, bahagian penyerang kita perlu membuat pressing atau tak. Sebab kita masih tak faham lagi dari sudut untuk membuat pertahanan macam mana. Itu yang saya kaitkan dengan ruang kita tu. Kadang-kadang kita buat pressing, okey. Tapi bila ada certain situasi, mesti kita akan menyebabkan ruang yang terlampau besar dan opponent kita boleh menjaringkan gol dengan senang-senang dia. Untuk saya, kalau cakap pasal Halle lagi sekali, pandangan maybe point of view Terzik saya nampak lah. Sebab kita, in terms of kita dah ada dua player yang pantas atas, iaitu Adeyemi dengan Malen. Mungkin kita perlukan satu focal point, I mean satu player yang berbeza lah compared to diorang. Sebab tu dia selalu mainkan Halle, and Halle boleh involve dalam setting up of the goal. Sebab dua player yang lain ni dia dapat score the goal lah at the moment. Mungkin itu fikiran Terzik untuk tidak start Moukoko. Kalau nak sentuh pasal apa yang Yudi cakap tadi, saya setuju sebenarnya. Sebab daripada awal musim lagi, kita boleh nampak yang Edin Terzic ni beli Halle adalah disebabkan kita nak cuba 100% menggunakan taktik di mana kita membuat hantaran
tinggi daripada kiri kanan. Sebab tu kita ada pemain yang laju-laju. Macam sekarang ni kita banyak guna gandingan dua pemain laju kita, iaitu Adeyemi dengan Malen. Tapi kita masih belum sampai ke tahap kita membuat crossing yang dengan baik. Kalau daripada minit pertama lagi kita dah nampak sebenarnya BVB membuat serangan. Daripada awal kick-off lagi memang dah nampak BVB dah setkan tempo perlawanan ni untuk sentiasa menyerang. Bukannya kita tak buat peluang. Kita sebenarnya ada banyak peluang, cuma mungkin ini bukan hari yang baik untuk BVB dapatkan kemenangan. Kalau kita dapat penalti tu sebenarnya memang peluang untuk kita dapat 3 mata tu jauh lebih baik. Sebab kalau kita tengok beberapa peminat kita yang respon pada post kita berkenaan dengan luahan atau pendapat lawanan Bochum, kita ada lagi 3 penyokong yang mengatakan mutu pengadilan memang sangat tak baik. Saya bacakan daripada chat ni juga, iaitu daripada Instagram, Dortmund Rock. Maksudnya macam kita punya perlawanan tu memang sengaja disabotajkan oleh referee sendiri. Dan juga daripada Jim Instagram juga, efforts daripada player Dortmund memang tak boleh dinafikan. Mereka dah main habis-habisan, tapi yang buat aku kecewa adalah ref. Itu memang saya sangat setuju, sebab saya rasa kalau orang lain cakap kita tak bermain dengan baik, saya rasa itu bukan satu benda yang betul lah. Saya rasa daripada mata saya sendiri, saya nampak BVB main dengan sangat baik. Cuma kita tak ada tuah dia time tu. Saya pun boleh tengok, saya boleh bacakan lah pasal stat kita in terms of saya nak bacakan 3 stat lah yang overall, bukan saja player kita, opposite player, yang kita nampak what result, outcome game ni berdasarkan stat. Kita nampak okay, in terms of total shot yang paling banyak dari Asano, player Bochum, iaitu 5 shot, and then kedua dan ketiga ialah Malen dengan Adeyemi, 4 shot. So kita nampak kita betul-betul ada banyak shot on target. And in terms of dribble pun, interestingly kita nampak top dribbler dalam game ni adalah Bellingham dengan 5, dan kedua ialah Malen. So Malen ialah player important dalam game ni. Tapi di mana kita kalah pada player diorang ialah, saya nampak in terms of tackles, semua top tackles adalah datang dari 5 player Bochum. Saya bacakan 3 nama Bochum sajalah, iaitu Danilo Suarez, Christian Gambao, dan kita nampak lagi 2 ialah Stoger dengan Losila. Sebab dalam game ni berdasarkan mata saya lah, saya nampak 4 player Bochum yang betul-betul bagi masalah pada kita ialah Hoffman yang striker diorang, lepas tu Stoger, Losila iaitu kapten diorang, dengan Asano. So betul-betul kita banyak kali cuba defend dengan player macam ni yang betul-betul full on lah. That is the result lah. Kita nampak yang kita bagi banyak tapi mungkin tak cukup, and mungkin finishing kita pun tak cukup kot. Macam Yudi cakap tadi, kita tengok perlawanan bola ni dengan mata kan. Kalau kita nak bercakap tentang statistik saja, saya rasa akan jadi satu perbincangan yang sangat membosankan lah sebenarnya. Itu yang di mana bila kita berdua buat podcast ni, kita cuba untuk buat satu perbincangan yang macam kita berada dalam satu bilik yang sama, kita bercakap tentang Borussia Dortmund. Bukan sekadar kita membaca statistik je. Kalau kita sekadar nak membaca statistik, saya rasa orang lain pun boleh buat benda sama. Masalahnya kalau kita nak gunakan statistik pun kadang-kadang tak boleh nak ditranslatekan kepada perlawanan. Ya, sebab tadi apa Zain cakap pun betul juga in one point. Sebab saya pun terkejut, saya nampak top dribbler ialah Bellingham. So mungkin dia dribble tapi tak buat apa-apa chance. So itulah kadang-kadang certain statistik kita boleh understand, kita boleh interpret betul-betul, tapi some of it dia tak contribute apa-apa lah daripada game tu. Yelah, kita jadikan podcast ni sebagai satu terapi juga. Kalau kita tak dapat kemenangan, kita akan luahkan di sini. Kalau kita dapat kemenangan, kita akan luahkan kat sini juga. Sebab tu saya nak
dengarkan lagi input-input daripada pendengar semua. Kami berdua sangat harap ada lagi input-input yang menarik daripada anda semua, dan jangan segan untuk memberi komen kalau ada apa-apa nak buat shout out ke atau luahkan pendapat ke. Bagi tahu je dekat dalam Twitter atau Instagram atau Facebook kami, tak kisah di mana-mana pun. Okay, so sebelum kita habiskan pasal game ni, saya nak balik pada insiden-insiden yang berlaku yang kita nampak masalah refereeing lah, yang mungkin kalau refereeing tu dibuat dengan betul, kita dapat result yang lain lah. So satu ialah game insiden yang paling besar, iaitu Adeyemi dia brought down lah dalam dia half, Bochum half. Then ada satu offside goal yang itu memang offside lah oleh Hummels. Tu saya admit. Tapi kita betul-betul dah rasa dah macam kita dah goal, tapi tak goal lah. And then lepas insiden tu ada 2-3 insiden yang player Bochum yang dia slide untuk defend and then terkena tangan dia tu satu. Then ada Emre Can pun di tackle. So banyak-banyak insiden ni kita nampak yang at one point Terzic pun dia call the referee untuk tolong tengok decision tu, there's a foul atau handball, tapi referee tak endahkan. So sampai Terzic dapat yellow card, player kita boleh dapat yellow card, tapi referee tak ada masa nak tengok VAR. So pelik jugalah game ni. Itu yang saya rasa pelik bila saya dapat satu info daripada Twitter BVB Kuat mengatakan bahawa statement kalau Dortmund membuat protes yang lebih tinggi, mungkin saya akan tengok pada VAR tersebut. Macam tak masuk akal langsung. Sebab kita boleh nampak daripada perlawanan daripada TV tu yang semua pemain kita membuat protes, termasuk Terzic, macam Yudi cakap tadi, sampai dapat kad kuning. Itu ke yang statement kata kita tak membuat protes? Memang tak masuk akal langsung lah. Itulah kadang-kadang some people dia mungkin tak tengok game tu, dia tengok highlight saja, dia tak tahulah apa yang betul-betul berlaku dalam game. So itulah, kita tidak boleh buat apa-apa. Itu yang daripada luahan peminat kita, peminat BBB juga ada yang mengatakan dalam Twitter juga, dia mention kita yang memberitahu perlawanan kita macam yang Echad cakap tadi lah, rock. Ini daripada peminat lain lah, nama dia Afwan Zaudi atau boleh panggil dia Afu. Dia cuma mengatakan kita punya perlawanan rock. Macam mana nak translatekan ke bahasa Malaysia ni, rock ni Adakah kita dicuri? Ya, boleh dikatakan curi lah. Ya. Itu saya rasa sangat-sangat mengecewakan. Mungkin boleh katakan kemenangan kita dicuri. Yes. Kita bukannya kecewa dekat pemain kita kecewa dekat mutu pengadilan referee dalam perlawanan ni. Sepatutnya kita boleh menang, tapi mungkin malam tu bukan malam yang terbaik. Malam tu bukan malam yang bertuah untuk kita. Kalau saya nak sentuh lagi pasal referee ni kan, kalau kita tengok balik highlight gol pertama Bochum tu, sebenarnya hantaran yang dibuat daripada pertengahan Bochum ke bahagian kanan Bochum ni sebenarnya boleh dijadikan offside sebenarnya. Sebab dia punya striker dia hampir mengambil bola tersebut di mana dia berada di keadaan offside, tapi membuat satu trick untuk melepaskan bola tu. Kalau mengikutkan peraturan, mungkin saya rasa UEFA kot, peraturan UEFA, dia akan labelkan pemain tersebut sebagai situasi offside sebab dia dah cuba untuk mengambil bola tersebut. Tak kisah kalau dia tak sentuh pun, kalau dia ada niat untuk mengambil bola tu, dah dikira offside. Tapi dalam perlawanan Bundesliga ni saya tak pasti rules dia berbeza ke macam mana. Tapi
disebabkan kita punya pemain tak ada buat protes masa tu, mungkin tak siapa yang nampak dan melepaskan gol tersebut. Yeah, and also mungkin sebab tu baru minit ke-5 starting games, okay. Mungkin player kita fokus lah untuk cuba score, and sebab tu kita counter pun dalam, I think dalam 10 minit macam tu kita dah score balik our goal. So mungkin sebab tu lah. At least kita ada buat respon yang sangat laju lah. Dalam masa sama, kita bukannya tak ada taktik langsung. Seperti apa yang orang lain kritikkan Edin Terzic, tak ada taktik lah, apalah. Saya rasa kita sebenarnya ada taktik, cuma mungkin Terzic masih baru lagi. Dia banyak lagi yang dia perlu belajar. Tapi nak mengatakan dia tak ada taktik tu, saya rasa tak patut pun. Yeah, and also kritikan sebelum ni yang kita pun pernah kritik mentality player kita tak cukup. Mungkin dia learning process lah. So sekarang dalam game ni kita nampak mentality dia still solid jugalah, sebab one goal down and dia boleh bersemangat balik dan score balik. And in terms of tactic, I mean, tak betul lah kita selalu point pada Terzic, sebab balik pada mata kita sendiri, kita nampak Terzic still very good. And hanya satu kritikan saya rasa lah, some people dia cakap dalam game ni dia buat sub terlalu lambat. Can go either way lah, sebab kita nak player yang performing still on the pitch and yang buat create chance still on the pitch, so that kita boleh score goal. Bukan kita nak terus bawa dia keluar and then masukkan players baru saja. Tu bukan cara betul lah. Sebab kalau sentuh pasal pertukaran yang sangat cepat ni, yang sangat lambat dia cakap tadi. Yeah. Pertukaran yang sangat lambat. Saya rasa tak begitu lambat kot. Kalau nak guna pemain kita untuk ditukarkan pada awal-awal minit, saya rasa itu lagi menyusahkan. Sebab perlu ingat yang pemain-pemain kita semua ada emosi sebenarnya. Kalau tukar sangat awal pun, diorang takkan puas hati dan diorang rasa macam dipermainkan. Kalau kita tengok perlawanan sebelum ni pun, boleh nampak yang Slotterbeck ditukarkan seawal 26 minit kot. Kita boleh nampak yang muka dia sangat tak berpuas hati. Apa gunanya dia masuk dalam barisan utama tapi dikeluarkan seawal 26 minit. Itu yang kita terlepas pandang bahagian emosi pemain juga. Kalau terlampau awal pun dia akan mengganggu emosi pemain. Tapi kalau nak mengatakan terlampau lambat tu, saya rasa tak betul kot, saya rasa. Sebab 60 minit dan 70 minit tu sangat-sangat normal. Mungkin dalam perlawanan ni ada dua pemain yang ditukarkan terlampau lambat dalam minit ke-86. Itu kot yang saya rasa dia nak cakap tu. Tapi sebenarnya kalau tengok perlawanan sebelum ni pun, Edin Terzic jarang membuat pertukaran pada minit ke-86, melainkan kalau dia perlu. Yeah, even player-player yang dia bawa masuk dalam game ni yang ditukarkan, dia, I think harapan Terzic dia ada bagi impact yang besar, tapi tak bagi impact. Macam Moukoko, Royce dengan Gio Reyna, dia datang pun tak buat perbezaan yang besar. I think kalau tak silap, Moukoko dengan Reyna ada chance lah, ada buat chance, tapi still kita tak score. So sama je lah. Taktik Terzic so far still okay lah. Yelah, saya rasa berbalik pada apa yang kita berdua bincangkan tadi, rasanya satu je poin yang paling penting dalam perlawanan ni, kita tak ada tuah. Itu je. Yeah. Saya cakapkan. Mungkin satu saja kritikan saya ialah overall lah, finishing kita still kena improve banyak lagi lah. Melainkan Malen, I think Malen dah improve banyak. Player lain kita still ada banyak lagi nak belajar lah. Untuk saya, Adeyemi miss banyak sangat chance. Mungkin not his day, tapi harap-harap other games dia on point lah in terms of finishing sajalah masalah saya. Jadi ini adalah satu topik yang menarik. Kita akan masuk iaitu perlawanan seterusnya, di mana kita akan menentang Wolfsburg di tempat kita sendiri pada 7 Mei 11.30 malam. Sepatutnya boleh dapat 3 mata, tapi kalau nak berharap sangat dalam prestasi sebelum ni pun, kita tak boleh nak jangkakan dengan baik lah. Sebab sebelum ni kita ada menentang, apa yang baru-baru ni kita ada seri 3 sama tu,
Itu prestasi mereka sebelum-sebelum ni pun tak begitu baik, tapi kita tetap tak boleh kalahkan. Harapnya BVB sentiasa fokus untuk dapatkan 3 mata dan kita perlu berharap Bayern tergelincir untuk dapatkan kemenangan dia tu. Yes. Yudis, ada apa-apa pendapat? Dalam game seterusnya ni, untuk saya kita perlu betul-betul berhati-hati sebab untuk saya sebenarnya Bochum pendapat saya lah, Bochum bukan tim yang begitu dangerous lah, yang kita patut boleh menang game ni, yang kita good performance. Tapi Wolfsburg sebenarnya very dangerous team and dia ada 2 kemenangan sebelum ni, and untuk saya dalam team Wolfsburg player kita kena watch out ialah Nemacha, yang dia bagi siapa-siapa yang tengah main Fantasy Bundesliga, dia tahu Nemacha ni akan bagi banyak point, so dia selalu very central player dalam team Wolfsburg. And lagi satu, goalkeeper Wolfsburg kalau tersilap on form, Koen Castells jarang dibolosi. Kita patut betul-betul berhati-hati dalam game ni. Kalau boleh kita buat 2 gol awal-awal akan benefit kita lah. Ramalan. Ini adalah satu topik yang saya seronok juga untuk bagi ramalan, tapi tak semestinya betul. So Yudis, apa ramalan perlawanan menentang Wolfsburg? Walaupun ramalan kita banyak kali salah, tapi game ni saya rasa kita boleh menang comfortably lah. Saya bagi 2-0 lah untuk Dortmund. Nak tahu lah, saya rasa kita dua ada kepala otak yang sama lah, sebab saya rasa kita boleh menang dengan sangat selesa pada perlawanan ni, sebab kan kita bermain di tempat sendiri. Lepas tu mungkin kita akan gunakan perlawanan sebelum ni menentang Bochum sebagai satu motivasi kita untuk dapatkan 3 mata. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa kita boleh menang dengan sangat selesa. Saya ramalkan kita sebenarnya boleh menang 3-0. Yeah, I think saya faham apa saya cakap lah, sebab kalau kita balik game-game sebelum ni, satu game kita kalah, satu game kita akan menang, satu game kita draw, satu game kita akan menang. So on top of that, kita main at home, so tak susah lah untuk menang game ni. Just kita kena berhati-hati dalam, mainly keeper lah saya rasa. Kita kena betul-betul attack and also defend well. Overall lah, back to basics lah saya rasa. Just do apa yang kita patut menang game ni. Saya rasa sampai di situ saja episod kita kali ni. Jadi Yudis, saya biarkan Yudis untuk wrap up this episode. Okay, seperti biasa untuk fan Dortmund di Malaysia ni, terima kasih sebab sudi dengar kita. And kalau ada apa-apa komen ataupun nak join podcast kita ataupun nak bagi pendapat sendiri, so dialu-alukan untuk komen dalam media sosial kita, iaitu Instagram, Facebook dan Twitter Dortmund My Fans. Bila-bila masa saja you komen, kita akan petik komen tu, and kalau relevan kita akan bring out dalam show kita lah. So anything else, Zahin? That's all. Okay, terima kasih kepada semua fan yang sudi dengar kita, and thank you. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Bye-bye.